kita sedikit sebanyak terus bermotivasi. Sebenarnya kalau kita nak tengok, kita janganlah tengok orang yang berada di atas kita. Kalau kita tengok orang yang ada di atas kita, orang tu kaya lagi. Jadi makin lama semangat kita makin rendah, makin rendah. Tapi kita tengok orang yang lebih bawah. Masa jual pohon ni. Mudah-mudahan kalau kita tengok orang yang lebih susah daripada kita akan sentiasa terus bersyukur. Aku macam ni tapi ada orang lebih susah daripada aku, dan kita sentiasa bersyukur. Sebagaimana yang saya pernah melawati beberapa negara di Asia Timur ini, iaitu Kemboja contohnya, Vietnam contohnya, kita tengok masyarakat Islam di sana jauh lebih susah daripada masyarakat Islam kita di Malaysia. Kalau kita tengok masjid yang berada di belakang saya ini jauh lebih cantik daripada masjid yang berada di Kemboja. Saya nak bayangkan, saya nak tonton bayangkan macam mana keadaan masjid di Kemboja, buluh belah dua, dibuat dinding-dinding masjid, dibuat lantai-lantai masjid. Dan kalau kita hari ini di Malaysia, masjid kita jauh lebih indah, jauh lebih moden daripada masjid saudara-saudara kita yang berada di Kemboja. Tapi macam mana kita mengisi masjid-masjid kita di sini? Kalau kita lihat masjid di sana, masjid di Kemboja, walaupun baik, tapi pengisian masjid sana lebih hebat daripada kita di sini. Dan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita rakyat Malaysia, mudah-mudahan kita menggunakan nikmat itu untuk menjadikan diri kita terus bermotivasi. Sebagaimana poin yang keempat ini, iaitu berdasarkan tentang kehidupan ataupun perjalanan hidup sahabat-sahabat, perjalanan hidup orang-orang soleh yang terdahulu, menjadikan diri kita lebih bermotivasi. Kalau dulu mereka dibaling dengan najis, Nabi Muhammad dibaling dengan batu, dilempar dengan najis untuk menyampaikan Islam, tapi situasi itu tidak lagi berlaku di zaman kita. Cuma hanya sekadar kita difitnah, cuma hanya sekadar kita dimarahi, tidak sehebat ataupun seteruk yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lain. Itu poin yang keempat, yang kita kena sentiasa fikir positif tentang kehidupan kita berbanding dengan kehidupan orang-orang yang terdahulu. Yang kelima, macam mana jadikan diri kita lebih bermotivasi. Kita sedia maklum, azan dilaungkan sebagai satu syariat, sebagai satu syiar untuk memanggil orang ramai bersembahyang. Sebelum adanya perintah untuk azan, mereka sahabat-sahabat ni berbincang macam mana kita nak memanggil orang untuk menunaikan solat. Ada yang mencadangkan supaya dibunyikan loceng, sebagaimana agama Nasrani membunyikan loceng untuk memanggil kaum-kaumnya sembahyang. Dan ada yang mencadangkan trompet sebagaimana agama Yahudi buat. Dan Nabi SAW kata, wahai Bilal, kamu bangun dan azan. Dan sebenarnya azan ini dan agama Islam ini adalah salah satu-satunya agama yang ada di dunia yang bila mana menyeru umatnya untuk menunaikan solat sembahyang, yang mana seruan itu salah satunya mari menuju kejayaan.